Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jadi hari ini kita nak meneruskan kembali sesi rawatan ataupun rancangan rawatan pemulihan untuk sesi yang ketiga. Untuk sesi yang ketiga, tajuk yang kedua adalah 5 cabaran utama dan tajuk yang ketiga adalah perdebatan alkohol. Dan tajuk yang keempat adalah fikiran, emosi dan tingkah laku. Untuk tajuk peta perjalanan kepulihan, saya nak baca sikit kenyataan yang ditulis di sini. Kepulihan bagi pengguna dadah bukanlah merupakan proses misteri. Selepas menghentikan penggunaan dadah, otak akan melalui proses penyesuaian dari aspek biologikal. Proses penyesuaian ini ialah pada dasarnya penyembuhan dari pertukaran dadah kimia yang dikeluarkan dalam otak oleh dadah yang digunakan. Jadi sebenarnya otak kita pun mengeluarkan satu dadah kimia. Jadi bila kita hisap dadah ni, dia akan bercantum kandungan dadah kimia itu akan menyebabkan kita ketagihan tu. Ini adalah penting untuk seseorang yang berada dalam tahap permulaan kepulihan bagi memahami mengapa mereka mengalami pengalaman yang sukar terhadap fizikal dan emosi mereka. Tempoh bagi tahap ini disenaraikan di bawah sebagai panduan kasar untuk kepulihan, bukan sebagai jadual. Tempoh tahap ini adalah berbeza bagi setiap individu dan penggunaan dadah akan memberi kesan kepada tahap kemajuan klien. Klien yang menggunakan methamphetamine akan mengambil masa yang lebih panjang bagi setiap tahap jika dibandingkan dengan mereka yang menggunakan kokain atau perangsang lain. Jadi siapa yang menggunakan methamphetamine, dia akan mengambil masa yang lebih panjang untuk pulih dari ketagihan. Kita tengok tahap-tahap perjalanan kepulihan. Tahap ni untuk 1 hingga 2 minggu. Iaitu tarikh yang pertama, hari-hari yang pertama anda berhenti menggunakan dadah sehingga hari yang ke-14 atau hari yang kedua minggu. Simptomnya adalah berkait rapat dengan jumlah awak guna banyak mana, kekerapan awak kena berapa kali sehari dan jenis dadah yang digunakan ataupun berapa jenis dadah yang digunakan untuk satu hari. Jadi mereka yang menggunakan stimulan tarikan ni ataupun tempoh nyetok ni boleh diiringi dengan gian terhadap dadah, kemurungan, kekurangan tenaga, sukar tidur ataupun terlebih tidur. Penam dadah selera makan, kurang selera makan dan kurang tumpuan, kurang fokus. Walau bagaimanapun mereka yang mengambil stimulan tidak mengalami tahap simptom fizikal yang sama dengan mereka yang mengambil alkohol. Simptom ini dipanggil ketagihan dan ketekanan akan menjadi agak teruk. Dan di sini klien akan menghadapi masalah bertindak terhadap tekanan dan kemungkinan barang. Jadi bila ada pressure, ada tekanan, kesabut perut, awak sukar untuk menyelesaikan masalah dan akan menyebabkan awak mudah panas baran. Okey. Bagi mereka yang menggunakan opiat atau dadah preskripsi, tempoh 7 hingga 10 hari itu tempoh tarikan. Maksudnya awak akan teruklah dengan tak ada tenaganya, dengan tak boleh tidurnya, dengan ceret-beretnya. Atau lebih panjang bagi mereka yang menggunakan benzodiazepine ataupun Arimidex 5. Boleh menyebabkan ketidakselesaan pada fizikal dan kemungkinan perlu mendapat rawatan, perubatan dan hospitalisasi ataupun kena masuk detox. Di sini. Ini merupakan satu keperluan supaya pengamal perubatan boleh mengawasi simptom tarikan. Masa ini bila masuk detox, doktor boleh mengawasi simptom-simptom yang akan terjadi yang pada mereka yang bergantung pada dadah tersebutlah, itu opiat dengan dadah preskripsi. Sepanjang ketidakselesaan fizikal, kebanyakan mereka mengalami gemetar, masalah tidur, tekanan, kurang tumpuan. Kejayaan menghilangkan tarikan pada dadah ini merupakan permulaan kepada kejayaan anda dalam kepulihan. Itu
Bila awak boleh melepasi tempoh tarikan dari hari pertama hingga hari yang ke-14, itu adalah satu perjalanan yang berjaya lah. Okay, untuk tahap yang kedua, itu abstinence awalan, iaitu 4 minggu selepas tempoh tarikan. Maksudnya selepas pada 2 minggu, disambung pula 4 minggu lagi. Dipanggil abstinence awalan. Bagi mereka yang menggunakan stimulan, 4 minggu ini dipanggil tempoh bulan madu. Masa ni awak rasa awak boleh bertidah, konon-kononnya awak rasa boleh bertidah, awak tak ambil dadah dah, awak makan lalu dah, tidur pun jenera dah. Masa ni bila awak ambil sekali, dipanggil sungguh indah. Masa ni itu yang dipanggil tempoh bulan madu. Hampir semua orang akan merasa hampir baik sepanjang tempoh ini dan merasa sembuh. Oleh yang demikian, klien yang rasa ingin keluar dari rawatan atau berhenti menghadiri percobaan 12 langkah dalam tempoh tersebut, abstinens awalan perlu diambil peluang untuk membentuk asas yang kukuh bagi kepulihan. Jika klien boleh terus bertenaga, semangat mereka pada tempoh ini boleh meletakkan asas yang kukuh untuk kejayaan pada masa yang akan datang. Kepada mereka yang menggunakan alkohol atau kepada mereka yang menggunakan opiat ataupun dadah preskripsi, tempoh ini merupakan perubahan normal yang berlaku secara beransur-ansur. Awak makin lama makin sihat ni. Dalam banyak hal, proses ini sama seperti jadual kepulihan bagi alkohol. Beransur-ansur memperbaiki simptom yang terjadi adalah bukti kepada proses kepulihan itu berlangsung. Itu tempoh yang kedua lah. Untuk abstinens berpanjangan. Abstinens berpanjangan itu 3 bulan setengah selepas abstinens awalan penuh. 3 bulan setengah awak dah berhenti dah selama 6 minggu ataupun sebulan setengah, tambah lagi pada 3 bulan setengah, jadi 6 bulan. Dari minggu ke-6 hingga ke-5 bulan selepas klien berhenti menggunakan, mereka akan berhadapan dengan pelbagai pengalaman yang menyakitkan dan kesukaran. Simptom ini iaitu simptom kesukaran dalam pemikiran dan perasaan adalah disebabkan oleh proses kepulihan yang berterusan dalam otak. Masa ni simptom ni macam-macam simptom lah. Tempoh ini dipanggil dinding sebab awak akan mencipta satu dinding, awak blok otak awak ni untuk tidak mengambil dadah lagi. Ianya adalah penting untuk klien untuk memahami sebahagian perasaan yang dialami pada masa ini adalah disebabkan oleh perubahan kimia otak. Maksudnya awak kena mikir, kalau terjadi apa-apa tekanan ke, awak kata ini adalah disebabkan perubahan kimia otak. Itu adalah alasannya. Sekiranya klien kekal tak ambil ataupun kekal abstinens, perasaan tersebut akan berlalu. Perasaan tekanan apa-apa akan berlalu. Simptom yang biasa yang dialami ialah seperti depresi, panas baran, kurang tumpuan, kurang fokus ataupun lemah tenaga dan hilang semangat. Klien juga mungkin berpengalaman berhadapan dengan gian yang kuat semasa mengekalkan abstinens. Betul lah. Dalam tempoh ini, risiko relapse adalah tinggi. Klien perlu sentiasa fokus untuk mengekalkan abstinens pada suatu hari, pada satu masa. Jadi awak fikir untuk hari ini awak akan kekalkan kepulihan awak untuk tidak ambil dadah sampailah tidur malam karet. Jadi esok pun satu hari pada satu masa, satu hari. InsyaAllah. Benda ini lebih baik awak buat cara tu yang sebaiknya lebih berkesan. Bagi kebanyakan klien, menikmati fasa ini dalam kepulihan merupakan satu pencapaian yang sangat besar sebab ini dah masuk minggu yang ke-6. Penyesuaian semula 2 bulan selepas abstinens berpanjangan. Selepas 5 bulan, otak akan pulih. Biasanya selepas 5 bulan otak akan pulih. Sekarang tugas utama klien ialah membangun kehidupan dengan memenuhi aktiviti-aktiviti bagi membantu kepulihan itu berterusan dengan cara yang berkesan. Walau bagaimanapun, bahagian kesukaran dalam kepulihan telah berakhir dan kerja keras perlu bagi memperbaiki kualiti hidup. Awak kena bina hidup baru dah. Kawan baru, hidup baru, kerja baru, kalau boleh tempat tinggal baru. Klien yang kurang berwaspada tentang risiko relapse meletakkan diri mereka dalam situasi yang berisiko tinggi dan akan meningkatkan risiko relapse. Itu antara 4 tahap ataupun peta perjalanan kepulihan. Setiap orang yang ingin berhenti menggunakan dadah, dia akan menghadapi 4 tahap ni. Jadi itu kita tengok tajuk yang kedua.
5 cabaran utama dalam kepulihan. Setiap orang yang cuba untuk berhenti menggunakan dadah akan berhadapan dengan situasi kesukaran untuk mengekalkan abstinen. 5 senarai di bawah merupakan situasi yang biasa dihadapi semasa beberapa minggu rawatan awal. Di sebelahnya disenaraikan cadangan alternatif untuk mengendalikan situasi ini. Kita tengok, cabaran yang pertama adalah rakan-rakan atau kawan-kawan. Kawan-kawan yang semasa kita menagih dulu. Rakan-rakan lama. Cara mengelakkan ialah kita cuba dapatkan rakan yang baru di perjumpaan 12 langkah ataupun mutual help. Kita menyertai aktiviti baru atau hobi baru akan meningkatkan perubahan melalui perjumpaan dengan orang-orang yang telah lama berhenti menggunakan. Rancang aktiviti dengan rakan abstinen dan keluarga sahaja untuk permulaan. Itu adalah untuk cabaran rakan-rakan. Manakala dari segi emosi pula, marah dan panas baran, peristiwa kecil akan menyebabkan perasaan itu marah. Perasaan marah itu menunjukkan keasyikan berfikir dan menunjukkan rileks. Bila kita layan perasaan marah tu, dia akan menimbulkan satu tekanan ataupun satu kehendak yang tidak mahu pergi. Cara mengelakkannya adalah ingat bahawa diri anda kepulihan ini melibatkan proses kimia dalam otak dan emosi yang kuat dan tidak dijangka akan datang. Dan ini adalah sebahagian daripada kepulihan. Lakukan senaman, untuk elakkan lakukan senaman dan juga kita bincang dengan kaunselor ataupun rakan sokongan seperti PRS. Kaedah cara untuk mengelakkannya. Dadah di rumah itu atau jika cabaran itu kita mempunyai dadah di rumah, kita nak berhenti menagih tetapi kadang-kadang adik-adik kita yang lain masih lagi menggunakan dana dan balik membawa kawan-kawan balik untuk menghisap dadah kat rumah. Anda perlu membuat keputusan untuk berhenti, tetapi mereka yang berada di rumah anda masih lagi menggunakannya. Yang pertama, buang semua dadah dan alkohol, kita buang. Yang kedua, halang mereka daripada menggunakan dan minum di dalam rumah. Yang ketiga, jika ianya berterusan mana awak halau dah tak jadi, fikirlah untuk berpindah daripada rumah itu. Itu adalah langkah yang terbaiklah. Cabaran yang keempat adalah bosan dan kesunyian. Berhenti menggunakan dadah bermaksud aktiviti bagi mendapat keseronokan dan rakan-rakan lama mesti dijauhkan. Kaedah cara mengelakkannya adalah kita letak aktiviti baru dalam jadual anda. Kita kembali kepada aktiviti yang menyeronokkan sebelum anda terlibat dengan dadah. Dan yang ketiga adalah kita bina hubungan dengan rakan baru di perjumpaan 12 langkah ataupun kumpulan sokong bantu. Yang kelima adalah majlis istimewa. Parti makan malam, perjumpaan perniagaan yang bercuti tanpa menggunakan dadah adalah amat sukar dan membosankan. Jadi kaedahnya adalah kita ada perancangan untuk menjawab soalan berkaitan dengan tidak menggunakan dadah. Bila ada siapa tanya kita, adakah kita masih lagi menagih? Kita kena bersedia dengan jawapan-jawapan yang kita berpuas hati dan orang yang mendapat jawapan itu tidak sakit hati. Yang kedua adalah kita mula meraihkan abstinen. Kita meraihkan tarikh kepulihan kita. Kalau kita pulih selama 2 minggu, kita raih untuk 2 minggu. Yang ketiga, tinggalkan jika anda rasakan tidak selesa. Jadi itu antara kaedah-kaedah untuk mengelak daripada majlis istimewa. Sebahagian daripada isu merupakan masalah bagi anda dalam beberapa minggu. Yang mana satu, biasanya rakan-rakan dan kawan-kawan lah. Bagaimana hendak mengendalikannya, cuba cari kawan baru. Jadi itu sahaja hari ini. Untuk seterusnya kita akan sambung pada esok hari. Sekian, terima kasih.